Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berada di rumahnya untuk sama-sama kita mentalaah, kita mengkaji, kita mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi bacaan kitab kita Bustanul Arifin, bimbingan ataupun taman-taman bagi orang yang mengetahui, karangan Imam An-Nawawi. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pada bab yang berkaitan dengan sambungan daripada bab keempat pada menyebutkan kata-kata ulama yang indah. Jadi Imam Nawawi menukilkan kata-kata ulama yang indah ini sebagai satu pewarisan ataupun sebagai satu nasihat yang boleh kita ambil iktibar daripada kata-kata ini. Jadi malam ini kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Sayyidina Umar berkata, "Man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu." Kata Sayyidina Umar, katanya yang bermaksud sesiapa tipis mukanya, man raqqa, yang tipis mukanya, raqqa ilmuhu, maka tipis juga ilmunya. Jadi di sini pengarang menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tipis muka iaitu sesiapa yang malu dalam mencari ilmu, maka sedikit dah ilmunya. Jadi pada malam ini Sayyidina Umar nak bercakap dalam konteks yang ketiga ini, dalam konteks ilmu. Jadi ilmu ini satu benda yang membezakan antara kita dengan orang lain. Sebab itu kalau kita tengok ayat yang pertama yang diturunkan berkaitan dengan iqra, baca, tuntut, cari. Kenapa? Kerana inilah yang menjadikan kita ini berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab itu kata Sayyidina Umar, man raqqa wajhuhu, yang tipis mukanya. Dia ni, Allah, aku ni segan, aku tak reti, aku tak pandai, aku malu nak tanya. Raqqa wajhuhu, maka tipis juga akan ilmu. Raqqa ilmu, akan tipis juga akan ilmunya. Samalah kalau kita belajar dalam kelas. Dalam kelas ni, kalau jenis diam tu dia antara dua. Dia faham ataupun dia tak faham langsung, ataupun dia lena. Dia lena ni masalah juga dia diam. Cikgu tanya, ada soalan tak? Ada, semua faham? Faham. Alhamdulillah. Bila mari nak periksa, cikgu soalan naik, soalan macam mana? Sudah. Tadi kata faham. Ini beza dia. Sebab itu kalau tengok pada usia kanak-kanak ni, kanak-kanak ini adalah kita panggil insan yang suka bertanya. Sikit dia tanya sana, sikit dia tanya situ. Kita ni sebagai ibu dan ayah kena tolong jawab. Kenapa? Bermaksud bila dia tanya tu sel-sel otak dia bersambung. Bukan kita apa? Sel-sel otak bersambung, bukan minum susu dan sebagainya, tak. Pertanyaan itu, pertuturan itu, komunikasi itu salah satu daripada penyebab kita panggil orang itu bertambah pengetahuannya. So kalau tengok anak yang pentas bercakap, yang berhujah ini, dia punya akal sentiasa ada jawapan. Lah kalau kita duk berhujah dengan dia, budak ni sat lagi. Itu dia pula. Tahu apa aku makan lebih? Budak. Tak ada cerita bahawa dalam konteks ilmu ini kena dicari dengan cara kita tak malu bertanya. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari
rahimahullahu ta'ala, perkata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, la yata'allamul ilma mustahin wala mutakabbar. Tidaklah ilmu itu tidaklah dicapai dengan orang yang malu dan orang yang takabur. Jadi dua, orang yang takabur, orang yang malu. So mana yang kita nak? Tengah-tengah, tak malu, tak takabur. Sebab apa? Sebab ilmu ni dia semasa tak ada ilmu kena dicari, semasa sudah ada ilmu nak dijaga. Nak dijaga apa? Nak dijaga diri kita ni. Dulu tak ada ilmu, okeylah belajar dah pandai. Dulu tak ada degree, ada degree lain sikit cara jalan dia. Ada master pokok dia lain sikit. Ada PhD dia pokok lepas sikit. Ada profesor dia lagi luas. Bila dia jadi profesor ni, orang lain semua tak betul, dia seorang yang betul. Masalah juga. Jadi kenapa? Kerana ilmu ini dia pertamanya tadi disebut sebagai ilmu ini dicapai dengan cara orang itu tak malu. Dan yang kedua, bila sudah ada ilmu, dia tidak boleh menjadi orang yang takabur. Sebenarnya kalau tengok di kalangan ulama, bila ditanya apa sahaja soalan, akhir sekali bila dia bagi jawapan, dia akan tutup dengan wallahu a'lam. Dia serah kepada Allah. Adab dia di situ. Maksudnya dia tawaduk dengan ilmu yang ia miliki, walaupun pandangan itu dah betul dah, tapi sebab ilmu itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan wallahu a'lam. Allah itu lebih mengetahui ketepatan jawapan yang diberikan. Ini sifat-sifat bagaimana tawaduknya ulama yang ada pada satu masa dahulu. Hari ni ada tak? Ada. Nak cari susah. Nak cari susah. Sebab itu orang tanya kita, apa beza di kalangan ilmu yang dipelajari dengan ulama terdahulu dengan yang ada dekat universiti sekarang? Beza dia kalau ulama dahulu orang belajar dekat pondok-pondok, dia baca kulit ke kulit, daripada kulit sampai ke kulit belakang. Tu. Yang kita belajar dekat universiti dia berbeza sebab dia tak kulit ke kulit, dia ada silibus dia. So nak dimantapkan lagi, itu sebagai permulaan. Nak dimantapkan lagi, dia kena bertalaqi. Dulu ramai orang suka pergi ke Syria, orang suka pergi ke Yaman ini kerana mereka ni ada sistem talaqi. Belajar dengan guru, belaga kepala lutut, daripada kulit ke kulit. Dia balik insya-Allah dia alim. Tak alim ke belajar ke universiti, boleh alim juga, tapi kena mujahadah tu lebih, sebab kita ada silibus yang perlu dihabiskan dalam satu masa. Oleh kerana itu, kalau tengok di sini, dalam konteks mempelajari ilmu ini adalah satu ilmu yang mana dia sentiasa berjalan. Sebab itu kalau kita melihat dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku, ulama-ulama terdahulu sanggup berjalan ribuan batu kerana nak mencari ilmu ataupun nak mendapatkan kesahihan sesuatu hadis yang disabdakan. Begitulah mujahadahnya mereka. Cuma syarat yang diberikan oleh Sayyidina Umar tadi, pertama, kita tak boleh dalam keadaan tersebut dalam keadaan malu. Sama kita lah, malu bertanya sesat jalan, malu juga. Tak dia tanya, malu saya tak tahu lah, dah tak tahu, tanya je lah. InsyaAllah bila tanya akan ada panduannya. Itu yang ketiga, nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat, telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahawa Sayyidina Umar juga pernah berkata, tafaqqahu qabla an tasudu, tafaqqahu qabla an tasudu. Hendaklah kamu memperdalami ilmu sebelum kamu menjadi tasudu, menjadi pemimpin. Tadi dalam konteks awam, orang awam cari ilmu, gali ilmu, nak dapat ilmu, jangan malu bertanya. Yang keduanya ini, Sayyidina Umar kata tafaqqahu. Faqih ini maksudnya kamu kena mendalami. Faqihu fid din, maksudnya faqih dalam ilmu-ilmu agama, faqih dalam ilmu-ilmu sains, faqih dalam ilmu-ilmu pentadbiran. Faqih ni maksudnya dia mendalami, bukan memahami pada satu sudut sahaja. Tambahnya dekat sini, qabla an tasudu, sebelum kamu menjadi pemimpin. Maksudnya apa?
nak jadi pemimpin ini kenalah lebih daripada orang lain. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi di sini maksudnya adalah kamu bersungguh-sungguh dalam memperdalami ilmu dan menguasainya ketika kamu masih muda lagi. Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak-banyak slogan kata-kata Arab, dia kata syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa hadapan. Sebab apa? Semasa muda ini dalamilah seberapa banyak ilmu yang boleh. Kenapa? Kerana pada muda ini dalami, sebab bila sampai masanya kamu nak memimpin, kamu nak praktiskan ilmu tersebut. Sebab itu kalau tengok kita bawa sama Isra Mi'raj ni. Isra Mi'raj ini Nabi diperjalankan pada satu malam dan diperlihatkan bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana yang berlaku dalam sesuatu keadaan. Sebenarnya kalau kita melihat i'tibar daripada Isra Mi'raj itu, Nabi ini mempelajari ilmu secara langsung daripada Allah. Allah melalui malaikat. Bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan keadaan orang ini, orang itu dan sebagainya di sepanjang perjalanan, supaya Nabi mengambil i'tibar daripadanya. Itu salah satu konsep ilmu itu boleh berjalan secara tidak langsung. Kita ni kalau setengah orang tak bolehlah nak belajar kalau tak formal. Kita nak kena formal, nak kena tak. Ada masanya kita panggil mengambil ibrah daripada ilmu tersebut. Sebab itu bila mana kita dianjurkan untuk siru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi Allah. Dulu orang kita panggil bila berlaku peristiwa Aceh, ramai pergi melancong ke Aceh. Buat pergi Aceh awak? Belum. Kenapa mereka pergi? Kerana mereka nak mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku di Aceh itu. Pergi. Kenapa peristiwa itu pergi? Allahu Akbar. Kenapa? Kerana bila dia pergi, dia akan rasa pertama syukur, satu. Yang keduanya, dia nak menambahkan lagi keimanan tadi. Tidak mahu mengambil ataupun tidak mahu apa yang terjadi kepada masyarakat sana ditimpakan kepada masyarakat di sini. Itu juga dipanggil sebagai ilmu. Kita paling dekat, ada kawan saya, dia kata, Ustaz, ada geng kawan saya ni Ustaz, dia ajak saya pergi Bangkok. Kita ni bila sibuk Bangkok, apa kita bayangkan? Allah, jangan piu Bangkok, jangan. Kalau pergi Indonesia tak apa lagi, hang ni pergi Bangkok, Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, jangan. Macam mana Ustaz, saya boleh pergi tak? Pergi lah, apa masalah dia? Ya ke? Saat lagi hang balik lagi, hang cerita apa benda iktibar yang dapat diambil di Bangkok itu. Sebab apa? Orang negatif ni pergi Bangkok, hang buat apa? Kau bayangkan urutnya, bayangkan macam-macam istilah yang orang sebut kan. Jadi kata pergi, dia pun pergilah. Pergi. Dia pergi kawan-kawan dia. Bila pergi kawan-kawan ni gelagak, macam-macam gelagak lah yang ada. Dia pergi. Dia pergi, Ustaz pergi Bangkok, Allah ngelipal lah dia kalau dia pergi. Tak apalah, pertama cari tempat-tempat dia, apa dia kata iktibar. Iktibarnya walaupun Bangkok itu satu negara yang kita panggil berdekatan dengan kita, bandar Bangkok minoriti Islam, majoritinya orang bukan Islam. So apa yang ada di sana? Pertama dia kata, Ustaz, bila saya pergi, orang sebut pengajaran yang dapat diambil, dia kongsikan. Di mana ada masjid, insya-Allah di situ akan ada kedai yang halal makanan dia. Dia punya struktur dia tadi. Kita pergi ke negara yang bukan majoriti orang Islam, ada masjid, insya-Allah di situ akan ada kedai yang halal, dijamin halal. Dan kita faham, di Bangkok ni dia ikon pelancongan. Macam-macam makan. Satu, yang kedua di Bangkok ni syurga makanan. Makanan lah, syurga kan, tom yum dan sebagainya. Tak sama tom yum di Bangkok dengan di sini. Jadi dia pergi. Pertama dia kata, saya dapat tengok di bandar Bangkok tu ada 2-3 masjid yang saya pergi, memang betul di keliling dia tu ada makanan Muslim yang halal dimakan. Yakin di sini. Satu. Yang kedua dia kata, kita bila pergi Bangkok ni confirm nak naik dia punya cruise dia tu. Betul? Macam mana buat? Cruise ni macam-macam Ustaz. Tapi kawan saya bila cari cruise yang paling banyak makanan halal di dalamnya. Yang kedua. Yang ketiga, kita panggil tu dah Ustaz, malam-malam dia ajak jalan.
Dia kata kalau tak berjalan di backup waktu malam ni lain macam. Pergilah. Saya pergi. Betul macam mana? Alhamdulillah boleh kawal. Macam mana? Jalanlah yang lintas tu kira rezeki lah ustaz. Kau macam mana? Yang lintas tu kira rezeki. Jangan duduk tepi-tepi cari. Jadi nak cerita bahawa benda itu iktibar yang dapat kita ambil, kita pergi dalam satu suasana yang lain. Di negara kita lain. Pergi sana Allah nak cari makan susah. So bila sana makan sedap. Kalau muslim makan memang sedap. Bila makan sedap nak makan terlebih, ada masalah lagi. Bila nak buang air besar. Bila nak buang air besar, tandas dia pula tak ada pula dah. Tandasnya ada, pilih air tak ada. Kalau ada air pun masa kena bawa tisu basah. Jadi benda-benda itu kita panggil satu pengajaran kepada kita bahawa itulah bila kamu bermusafir ke negara macam itu, kamu melihat suasana yang berbeza. Jadi iktibar yang dapat diambil, kita nak apa iktibar? Kita ustaz yang pertama iktibar ni. Saya ni rasa syukur duduk di negara kita ni. Pertamanya mudah, kita nak semayang apa semua mudah. Di sana mudah, tapi bukan yang kita kata tak ada, tapi nak cari itu agak memakan masa. Yang kedua, di situ saya memahami itulah hikmah bila mana Allah Taala mengadakan jamak qasar ini. Allah, kita hanya boleh fokus ketika mana sebelum kita keluar daripada bilik semayang subuh. Lepas itu zuhur saja kena cari masjid. Lepas itu malam kita sudah balik ke hotel. Jadi Allah, itulah hikmah yang besar. Sini kita tak rasa sebab kita belum, kita panggil dalam keadaan di negara kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya, bila kita pergi di sana, antara benda yang perlu kita titik beratkan, benda yang halal. Halal itu yakin kita. Bukannya halal itu kita pergi cari. Ada tak dia punya halal situ? Tak ada cari, tak jumpa. Yang kita cari. Jadi ada benda yang boleh kita kompromi di situ. Jadi ini yang dikatakan i'tibar ataupun kita punya pengalaman langsung yang dikategorikan juga sebagai salah satu daripada kategori ilmu. Nabi dapat benda ini dan kita juga boleh mencari benda sedemikian. Sama jugalah kita pergi ke umrah. Orang pergi umrah, orang pergi haji, takkan sama dengan apa yang dia belajar dalam buku ataupun dia pergi kursus umrah, takkan sama. Atau kursus haji, dia pergi sana akan ada compang-camping di sana dan di sini. Itu yang dikatakan ilmu tadi, mempraktiskan ilmu. Jadi yang keempat ini, bila mana disebut tafaqqahu ini, Sayyidina Umar nak menggambarkan kamu nak jadi seorang pemimpin, ilmu kamu kena lebih dalam daripada orang lain. Kenapa? Kerana kamu akan ada pengikut. Apabila kamu sudah dewasa dan kamu telah menjadi pemimpin diikuti, maka ketika itu kamu tidak akan dapat belajar kerana kamu menjadi terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Dan dengan bermacam-macam urusan dan kamu merasa angkuh dengan sebab sudah tua dan sudah menjadi seorang pemimpin. Kita ni dalam satu masa bila seorang sudah jadi pemimpin, dia beranggapan dia tahu semuanya. Sebab itu walaupun benda itu keluar daripada seorang kanak-kanak, seorang budak, tapi benda itu ada i'tibar, kita perlu ambil i'tibar tersebut. Perkataan Sayyidina Umar ini hampir sama maksudnya dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Bila mana kata Imam Asy-Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'as, fa iza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Tafaqqah qabla an tar'asa. Bersungguhlah kamu belajar sebelum kamu jadi ketua. Kenapa? Fa iza ra'asta, apabila kamu telah jadi ketua, fala sabila ila tafaqquh, maka ketika itu sudah tertutup jalan untuk kamu mengaji. Ada orang kata, ustaz, bila dah jadi pemimpin, yang buat ucapan kita ni orang lain, bukan kita mana ada masa. Itu masalah. Bila dah jadi pemimpin, orang ni buat ucapan, orang ni buat benda-benda isi kandungan, ada soalan orang tolong cari dan sebagainya. Betul, orang boleh bantu, cuma feeling dia takkan sama. Jadi itulah kata Imam Syafi'i tadi, kita nak kena, seorang nak jadi pemimpin, nak kena belajar lebih daripada orang lain. Tak kira lah pemimpin di peringkat mana sekalipun, kita panggil pemimpin peringkat surau pun,
kena tahu selok-belok surau. Pemimpin di peringkat kita panggil menguruskan kondo ini pun kena tahu selok-belok pengurusan tersebut. Jadi ala kulli hal, menjadi seorang pemimpin, ilmunya itu kena lebih sedikit daripada orang lain. Okey. Itu pesan daripada Sayyidina Umar yang ditakkidkan lagi oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang kelima, telah meriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, aku mendengar Imam As-Sariyus Sadaqhi berkata, aku tidak suka mati di tempat yang aku kenali, kerana aku bimbang tanah tidak mahu menerima jasadku. Maka ketika itu aku akan menjadi malu. Dan Imam As-Sayrus Sadaqhi berkata lagi, sesungguhnya aku melihat hidungku 2 kali sehari, kerana aku takut mukaku sudah bertukar menjadi hitam legam. Tinggi bahasa dia. Pertama, di sini Imam Hafiz Abul Baqa, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dia kata Imam As-Sariyus menyatakan bahawa dia tak mahu mati di tempat yang ia kenali. Dia punya falsafahnya tinggi. Kenapa? Kerana dia kata dia bimbang tanah tak mahu menerima jasadnya. Ini yang dikatakan orang ini imam. Bila sebut imam, orang tak baik dah. Tapi dia punya rasa takutnya, kerana mungkin amalan dia, perbuatan dia tidak capai apa yang ia inginkan, ataupun dia beranggapan tak capai, tidak mendapat redha Allah. Dia takut. Mafhum daripada sini sebenarnya, kita ni kalau bak mati kubur, maksudnya betul lah, kita kalau boleh nak rasa kubur kita itu berdekat dengan kaum kerabat, dekat dengan ahli keluarga, senang nak pergi ziarah. Tapi zaman dulu mungkin boleh sebab tanah tu luas. Mari dekat bandar sekarang tak boleh dah, ikut suka orang nak tanam kat mana. Jadi dalam keadaan sedemikian ada kalau kita merasakan bahawa bila kita mewasiatkan supaya kita ditanamkan di tempat sekian itu, kalau tak memberatkan waris, bolehlah. Tapi kalau memberatkan, jangan. Dia akan jadi satu benda yang tak lepas. Oleh kerana itu, dalam konteks yang sedemikian, kita jangan memberatkan. Di mana kita meninggal, di situ kita tak tanamkan. Sebab itu kalau tengok setengah ulama berpandangan, kalau orang tu meninggal di luar negara, proses nak buat balik itu bukan senang, mungkin makan masa seminggu 2 minggu. Apa salahnya tanam di sana? Ya selebihnya kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan pahala bacaan dan sebagainya, itu diserahkan kepada Allah. Yang penting disegerakan penyembelihan tersebut. Oleh kerana itu, bila imam ini menyatakan sedemikian, bahawasanya dia takut, kenapa? Kerana dari satu keadaan takut tanah tidak menerimanya. Itu betapa tawaduknya kita panggil ulama-ulama yang terdahulu. Dan dia kata lagi, sesungguhnya aku melihat hidungku 2 kali sehari. Kenapa? Kita pernah tengok hidung kita. Kita pegang ada kan? Pegang supaya mancung. Aku melihat hidungku 2 kali sehari, kerana aku takut mukaku sudah bertukar menjadi hitam legam. Jadi setiap hari dia tengok diri dia bermuhasabah, Allahu Akbar, masih dalam keadaan jernih, beristighfar. Sebab itu kita ni pagi-pagi bila bangun tengok rupa kita, Allahu Akbar, makin hari makin berumur. Tadi buat sembang saya, dia kata, Ustaz, bila mari 70 ni, kita rasa dulu kita kuat, mari 70 dah salai longgar sana longgar sini. Itu biasa. Saya kata kawan saya pun walau bawah 40 lebih, rasa juga dah tak macam bawah 40. Dulu bawah 40 berlari boleh, sekarang nak berlari pun tak pernah larat lah. Jadi kenapa kita boleh melihat sedemikian? Kita merasa bahawa stamina kita ini semakin hari semakin tidak kuat. Dan yang keduanya, salah satu kita nak terapi diri kita, kita melihat Allah, hari ini muka saya macam mana, nampak okey tak, boleh senyum tak, insya-Allah. Sebab itu orang yang menjadikan cerminan diri, bila waktu pagi dia bangun, insya-Allah hari dia satu hari yang baik.
Ini pesan daripada Imam Al-Hafiz Abdul Baqa yang diriwayatkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat, kalau kita dapat faham di sini, sebenarnya apa yang dibicarakan oleh imam-imam ini mengungkapkan bahawa inilah realiti yang berlaku kepada setiap insan. Maksudnya bermuhasabah itu satu perkara yang dianggap perkara yang besar dalam kehidupan. Yang keenam, dan berkata Husain bin Arja rahimahullahu ta'ala, sebahagian daripada pemberian Allah yang indah itu ialah akal, dan sebahagian daripada musibah yang jahat itu ialah kejahilan. Kenapa dia kata indah? Kerana akal inilah yang membezakan kita dengan haiwan. Haiwan ada otak tapi tak ada akal. Jadi akal ini menjadi kita ni orang yang hebat, indah, kalau kita memanfaatkan akal ini. Kenapa diharamkan arak? Kerana arak itu boleh merosakkan akal. Kenapa diharamkan kita panggil syabu dan sebagainya itu? Kerana dia boleh merosakkan akal. Sebab itu, bila seseorang hamba Allah yang akil itu, yang berakal itu, yang mukallaf itu, bila akalnya tidak ada berfungsi, pada masa tersebut tidak ada hukum baginya. Kenapa? Kerana akal ini fungsi yang menentukan pahala dan dosa. Sebab itu kalau tengok orang yang on off ni, kan ada yang saat dia okey, saat tak okey, saat okey, saat tak okey. Semasa dia okey, ada hukum atas dia. Tiba-tiba semasa dia tak okey, dia pergi pukul orang ataupun dia bunuh orang tu mati. Bagaimana hukum dia? Masa tu doktor kenal pasti sama ada semasa dia melakukan perkara tersebut dia dalam keadaan okey ataupun tidak. Kalau dalam keadaan tak okey, maka pembicaraan tersebut tidak ada hukum bagi dia, sebab dia dikira ghairul mukallaf. Oleh kerana itu, akal ini benda yang cukup kena jaga, kerana dengan akal inilah kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila jahil ini, kejahilan disebut sebagai musibah. Kenapa musibah? Kerana orang yang jahil ini, dia buat apa sahaja atas dasar kejahilan. Pertama, dia tak dapat pahala. Yang kedua, kita menyebutkan bahawa musibah yang besar kepada umat ini bila ramai orang yang jahil. Dan menjadi juga musibah bagi umat bila terlalu ramai orang yang pandai, orang yang takabur tadi. So nak kena balance benda ini. Jadi musibah kalau orang itu jahil. Jahil ni macam-macam lah. Tama-tama yang jahilun murakkabun, jahil yang bertingkat-tingkat. Besok kalau setakat jahil cara dia ya. Dan orang yang jahil ni setakat dia jahil. Tapi dengan kejahilan dia boleh mempengaruhi orang ikut dia. Hebat. Senang cari. Orang boleh ikut dia. Jadi kita ni nak menghilangkan kejahilan, maka kena patah balik kepada nasihat imam yang ketiga, yang keempat tadi. Maka menghilangkan kejahilan dengan kita mendalami ilmu. Sebab itu proses mendalami ilmu ini dia tidak akan terhenti walau di mana kita berada. Oleh sedemikian, kerana nasihat yang keenam ini, bila mana Imam Husain membezakan antara akal dengan kejahilan itu, kita boleh faham di sini kenapa bila mana Nabi SAW berlakunya Isra Mi'raj itu dipertontonkan dengan macam-macam perkara supaya Nabi mengambil iktibar daripada apa yang dilihat. Sebab itu ilmu ini dia dipelajari dengan cara melihat salah satu daripadanya, yang kedua daripadanya mendengar. Dan yang kita tengok di situ mencari ilmu juga dalam konteks yang seterusnya, iaitu mempraktiskan ilmu tersebut. Sebab itu ada satu qaul yang menyatakan bahawa kita ni kun aliman. Pertama, jadi orang alim. Kenapa? Orang alim boleh menyebarkan ilmu kepada orang lain. Au muta'alliman, ataupun orang yang mempelajari ilmu. Dia alim ni bukannya dia boleh karam kita, maksudnya dia tahu sikit daripada orang lah. Sebab itu dia punya tanggungjawab dia. Au muta'alliman, ataupun orang yang disebut sebagai penuntut ilmu.
Menuntut ilmu, dia pergi duduk dengar elok-elok, dia tulis sedikit, dia ambil akibat muta'alliman. Au mustami'an, ataupun menjadi seorang yang mendengar ilmu, dia suka. Aku suka dengan ilmu, suka dengan benda baik. Itu mustami'an, duduk jauh tapi dia dengar, dapat sedikit ilmu. Maksudnya ada 3 tadi: aliman, muta'alliman, mustami'an. Wala takur rabi'an, jangan jadi yang keempat, fatuhlik, maka celakalah. Apa dia? Maksudnya dia ni tak cinta ilmu, dia benci dengan ilmu, maka celakalah orang yang berada pada kategori yang keempat. Paling kurang dia tak boleh nak jadi orang alim, dia jadi orang yang cintakan ilmu. Kalau tak mampu sebab keseputan masa dan sebagainya, mustami'an, orang yang suka mendengar ilmu. Dan jangan jadi orang yang benci kepada ilmu. Dengar ilmu je dia tutup telinga, dengar ilmu tutup telinga, jangan. Walayazubillah. Okey. Jadi musibah itu kenapa dikatakan sedemikian? Kerana dengan ilmu, dengan akal ini akan hilang segala kejahilan yang ada. Sebab apa? Sebab ilmu agama dia berbeza dengan ilmu sains. Berbeza. Sebab itu kalau tengok ilmu agama ni, di kita ni belajar ulang. Kenapa? Kerana ilmu agama dia bukan sekadar teori, dia kena diamalkan. Belajar bab solat daripada dulu sampai sekarang, duk belajar bab solat je. Semoga dengan sentiasa belajar itu dia boleh mantapkan dia punya solat tersebut. Belajar bab wudu daripada dulu sampai sekarang. Kenapa? Kerana semoga dengan dia dengar bertambah-tambah, cara wudu dia ada berbeza, bacaan dalam wudu dia telah dipertingkatkan. Jadi sebab itu ilmu itu sentiasa berjalan dan sentiasa diulang-ulang. Kerana ilmu agama itu dia bukan terhenti di situ, tapi dia akan terhenti dengan bila kita mampu melaksanakan apa yang kita pelajari. Oleh itu hadirin hadirat muslimin muslimat, kita ambil satu lagi yang ketujuh. Berkata Iman Bishr bin Al-Haris rahimahullahu ta'ala, mereka tidak akan makan kerana mencari kelazatan, dan mereka tidak berpakaian kerana mencari kelembutan. Lalu kemudian beliau berkata, inilah jalan akhirat dan jalan para anbiya dan orang yang soleh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka sesiapa yang menyangka bahawa ada jalan yang lain daripada ini, maka sebenarnya ia adalah orang yang tertipu. Berkata Imam Bishr bin Al-Haris rahimahullahu ta'ala, dia ataupun mereka ini salafus salih tidak makan kerana mencari kelazatan. Tak makan kerana nak cari lazatnya makan, tak. Dan mereka tidak berpakaian kerana nak mencari kelembutan pakaian. Antara pakaian lembut ni apa dia? Pakaian kain sutra. Kain sutra ni haram bagi orang lelaki, boleh bagi orang perempuan, sebab dia kelembutan, di situ ada kelembutan. Okey. Orang salafus soleh terdahulu, mereka ni makan ini bukan nak cari kelazatan, tapi mereka makan kerana nak beribadah, bagi ada energi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu beza tu. Sebab itu mereka akan berhenti sebelum kenyang. Kita ni selagi lazat, selagi tak habis, kita balun je. Sebab apa? Nak cari lazat tadi tu. Nak cari lazat tadi. Kalau saya kata dia pergi Thailand tu, dia makan lazat, tapi bila teringat saat lagi nak buat air besar akan ada masalah. Kalau orang Thailand dia makan 10/10, dia kata saya letak 7/10 je pedas tu. Lagi pedas, lagi nak rasa nak makan. Tapi bila teringat saat lagi nak buat air besar susah, maka ada yang sekadarnya. Jadi salafus salih terdahulu, mereka makan kerana nak melaksanakan ibadah bagi ada tenaga, bukan untuk mencari kelazatan. Dan mereka berpakaian bukan nak mencari kelembutan, tetapi untuk menutupi aurat, bagi membolehkan mereka menunaikan ibadah. Jadi kita alhamdulillah hari ini kita dengan pakaian kita, dengan macam-macam pattern yang ada, tapi itulah nikmat yang ada, bersyukur kita. Lalu beliau berkata lagi, inilah jalan akhirat dan jalan para anbiya dan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang mengikuti mereka.
Maka sesiapa yang menyangka bahawa ada jalan lain daripada itu, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang tertipu. Jadi kita pun berkeyakinan bahawa kita makan ini bukan untuk apa? Untuk kita melebihkan ibadah kita, melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kita berpakaian ini bukan kerana untuk menunjuk, tapi untuk kita melengkapi ataupun menutupi aurat. Dan yang keduanya, untuk kita dilihat sebagai orang yang menjaga segi tata, kita panggil berpakaian dan sebagainya. Oleh kerana itu, akhirnya semua yang kita lakukan ini dia berbalik kepada apa yang disebut sebagai di mana dia niat itu bermula. Okay. Oleh kerana itu, hadirin hadirat muslimin muslimat, kalau dapat kita rumuskan pada malam ini, yang pertamanya dalam konteks menuntut ilmu kena buang rasa malu. Satu. Yang keduanya, tak boleh anggap kita tahu semuanya. Tak boleh. Kalau anak kecil, kita ni lah sekarang ni zaman awal IT. Kita ni kalau sebut pasal IT rabun, orang tak reti. Dulu orang kata orang tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak boleh mengira, dipanggil buta huruf. Dulu. Sekarang orang tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak boleh mengira, tak kenal IT, buta huruf. So kita pun duduk cari. Masa pandemik itu duduk belajar Google Map macam-macam. Itu kita panggil kita mengikuti perkembangan. Tak tahu, tanya anak, kerana mereka lebih arif ilmu tersebut. Sebab itu ilmu kena dicari. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bila nak jadi seorang pemimpin, maka antara syarat yang paling utama tafaqquh. Kamu kena ada ilmu lebih dalam daripada orang lain. Ini prasyarat nak jadi pemimpin. Sebab itu ilmu seorang pemimpin dia bukan satu, kepelbagaian ilmu itu perlu ada. Jadi nak jadi pemimpin, daripada muda sudah mula mempelajari meneraka ilmu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, bila kita bercakap dalam konteks bagaimana disebutkan sebagai menghilangkan kejahilan, itu salah satu daripadanya kita mempelajari ilmu. Tetapi kita kena ingat, kejahilan itu adalah satu musibah. Dalam sesebuah negara ataupun dalam satu keluarga, kalau ramai yang jahil, dia satu musibah. Oleh kerana itu, kita kena keluar daripada kejahilan ini dengan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mencari ilmu untuk keperluan kehidupan. Okey. Berarti yang pertama, bila mana ulama mengkategorikan ilmu yang pertama yang nak dicari itu adalah ilmu mengenal Allah. Itu ilmu yang disebut sebagai ilmu nakal, ilmu Quran dan juga daripada hadis. Selepas itu kita pergi meneraka ilmu yang kedua, ilmu untuk menguruskan kehidupan. Sebab apa? Sebab kehidupan juga perlu diuruskan. Oleh itu, hadirin hadirat muslimin muslimat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikategorikan sebagai orang sentiasa cintakan ilmu, sentiasa mencari ilmu untuk membina kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Jadi mana yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami akan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau golongkanlah kami daripada golongan orang cintakan ilmu ya Allah, orang sentiasa mencari ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkanlah kami daripada golongan hamba yang sentiasa taat dan melaksanakan ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau murahkanlah rezeki-Mu kepada kami ya Allah. Permudahkanlah jalan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jauhkanlah kami daripada segala musibah ya Allah, dan teguhkan keimanan kami dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal Alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.